Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma yuqalu 'inda ru'yatil hilal. Bab pada menyatakan apa yang diucap, yang dikata ketika melihat anak bulan. Bila tengok anak bulan, sunat kita sebut sesuatu perkara, sunat. Ini diajar oleh Nabi SAW. Anak bulan ni ialah bulan yang belum matang. Tempat kita ni tak nampak anak bulan sebab lindung. Kalau tak nampak anak bulan, nampak 2 hari bulan, 3 hari bulan pun tak apa. Nampak bulan sabit, kita baca. Bila nampak ni. An Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-hilal qala Allahumma ahillahu alaina bil amn wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah, hilal rushdin wa khair. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat anak bulan ataupun melihat bulan sabit, Nabi bersabda, Allahumma ahillahu alaina bil amn wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah, hilal rushdin wa khair. Itu bacaannya. Makna dia, Allahumma ahillahu alaina, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah anak bulan ini kepada kami bil amni wal iman, dengan aman dan iman. Jadikanlah anak bulan ini kepada kami aman dan iman, menambahkan iman kami. Wassalamati wal islam, keselamatan dan Islam. Beri selamat kepada kami dan Islam, kuatkan Islam. Rabbi wa rabbuka Allah, Tuhan aku dan Tuhanmu ialah Allah. Wahai bulan, Tuhan aku, Tuhanmu sama je Allah. Tak ada Tuhan yang lain. Kalau orang kafir dia sembah Tuhan. Kita bukan mu makhluk juga, wahai bulan. Macam aku juga. Tuhan aku dan Tuhanmu Allah. Hilalur rushdin wa khair. Anak bulan yang membawa petunjuk dan membawa kebaikan. Itu maknanya. Di mana bacaan ini disunatkan pada tiap-tiap bulan. Bukan bulan puasa je. Tiap-tiap bulan. Bila tengok anak bulan, tiap-tiap bulan, nampak bulan sabit, sunat kita baca ni. Memohon berkat dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ialah doa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Babu fadlis sahuri wa ta'khirih ma lam yakhsha tulu'al fajri. Bab pada menyatakan kelebihan bersahur dan melewatkannya selagi tidak bimbang naik fajar. Yang pertama, sunat makan sahur. Makan sahur ni ialah selepas separuh malam. Itu makan sahur. Syaratnya kena masuk separuh malam dulu, baru boleh makan sahur. Jangan lepas hisuk main tarawih, gomong jauh dah. Tu tak kena tu. Dah masuk waktu dia lagi. Kena separuh malam. Dan sunat kita melewatkan sahur. Lewat tu jangan sampai masuk waktu subuh, tak boleh. Kena belum subuh, cara makan sahurnya. Hadisnya yang pertama, An Anasin radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersahurlah kamu, maka sesungguhnya pada bersahur itu ada keberkatan. Suruhan ini suruhan sunat, bukan suruhan wajib. Ada suruhan wajib, ada suruhan sunat. Suruhan wajib ada nyata tanda-tanda wajib dia. Suruhan sunat ni suruhan yang tidak mestikan. Kalau kita buat, boleh pahala. Kalau kita tinggal, tak berdosa. Adapun wajib, kalau buat, boleh pahala. Kalau tinggal, berdosa. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW menggalakkan kita makan di waktu sahur, bila nak puasa. Dan menyatakan fadilat sahur, kelebihan sahur. Kelebihan sahur itu ialah mendapat berkat. Berkat ni benda kita tak nampak.
Tak boleh nak buah dalam khusyuk berkat ni. Tak boleh nak buah dalam bid. Apa dia berkat? Berkat ialah kebaikan yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada tubuh badan kita, akal fikiran kita. Jadi sihat molek, kuat molek, boleh buat ibadat dan boleh mikir molek-molek. Tak berkat ni, sihat-sihat tapi sihat saja. Saja-saja je. Buat jahat pun tak. Tu tak ada berkat dia. Ataupun cerdik nipu orang. Cerdik menyesatkan orang. Cerdik kecek orang. Itu tidak ada berkat. Kita sangat takut kalau tak ada berkat ni. Kita kena cari berkat. Itu makna keberkatan. Harta yang berkat, harta yang memberi manfaat dunia dan akhirat kepada kita dan kepada anak-anak kita. Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila as-salati qila kam kana bainahuma qala 50 ayah muttafaqun alaih. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, katanya kami makan sahur bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami bangun sembahyang, yakni sembahyang subuh. Lalu ditanya berapa jarak di antara keduanya. Lama mana jarak? Kata Zaid 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jarak di antara berhenti sahur dengan sembahyang subuh 50 ayat kalau dibaca ayat Quran. Yang dikenali hari ini dengan waktu imsak. Waktu imsak. Imsak ni ya untuk ambil basi supaya jangan terlajuk sehingga masuk waktu subuh. Zaid bin Thabit ini ialah seorang sahabat yang alim, yang diakui alimnya oleh Nabi SAW. Dan seorang sahabat yang paling alim dalam ilmu faraid, ilmu membagi pustaka. Disebut oleh Nabi SAW, afradukum Zaid. Orang yang paling alim dalam ilmu membagi pustaka ialah Zaid. Kenapa? Kerana dia pandai ilmu hisab, ilmu matematik, ilmu mengira. Seorang yang bijak dalam ilmu mengira, ilmu hisab. Ini Zaid bin Thabit. Dan juga boleh menguasai bahasa Ibrani, bahasa asing, bahasa orang Yahudi. Dia boleh bercakap bahasa Yahudi, boleh terjemah cakap orang Yahudi. Ini keistimewaan Zaid bin Thabit. Dan termasuk di kalangan ulama para sahabat. Hadis yang ketiga. Wa 'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muadzdhinani Bilal wa ibn Ummi Maktum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Bilalan yu'adhdhinu bilail fakulu washrabu حتى يؤذن ابن أم مكتوم قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا متفق عليه. Maksudnya dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, katanya adalah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang tukang bang. Nabi ada dua tukang bang, Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya Bilal melaungkan azan, melaungkan bang di waktu malam. Maka makanlah kamu dan minumlah kamu. Sehingga dilaungkan azan bang oleh Ibnu Ummi Maktum. Kata Abdullah bin Umar, tidak ada jarak di antara keduanya, malaikat yang ini turun dan yang ini naik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada ini menunjukkan bahawa Nabi ada dua tukang bang. Yang pertama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang berketurunan Afrika, keturunan Habasyi, bekas hamba orang yang masuk Islam, termasuk di kalangan awal masuk Islam, yang diseksa oleh tuannya, diseksa hampir mati, dibeli oleh Abu Bakar dan dimerdekakan. Ini Bilal bin Rabah. Yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum,
Iaitulah seorang sahabat yang buta. Dia buta sejak awal dia masuk Islam. Dan dialah sahabat yang menjadi sebab turunnya abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Telah masam mukanya kerana datang kepadanya seorang buta. Ceritanya, Nabi sedang berceramah di hadapan pembesar-pembesar Mekah. Sedang berhujah. Dia mari, dia tak nampak orang ramai depan Nabi. Dia orang buta. Lalu dia kata, Ya Rasulullah, alimni mimma allamaka Allah. Ajar kepada saya apa yang Tuhan ajar kepadamu. Dia kata Rasulullah. Rasulullah tengah bercakap, dia tak nampak. Maka Rasulullah pun masam muka. Masam muka kerana marah. Bila dia datang mengganggu percakapan. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Telah masam mukanya kerana datang kepadanya oleh seorang buta. Tuhan tegur Nabi. Lalu kena kita, Tuhan tegur kita ni susuk dalam rasa rakyat orang lah. Ini dok Nabi menyampaikan. Menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya oleh malaikat Jibril yang menerimanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini tanda amanah dan benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah bin Maktum ni jadi Tok Bilal juga, jadi tukang bang. Dalam bahasa Arab disebut muazzin. Bilal seorang, Abdullah bin Maktum seorang. Boleh ke orang Melayu Tok Bilal belaka, habis jadi Bilal belaka. Asalnya Bilal ni nama orang, tukang bang Nabi. Habis jadi Bilal, tak apalah. Tak apalah. Kita fahamlah Bilal tu. Jadi dua orang Tok Bilal. Yang pertama, hak nama Bilal sungguh. Yang kedua, Allah bin Maktum. Dua bang ni bang subuh. Maknanya di zaman Nabi SAW ada dua kali bang. Yang pertama bang sebelum masuk waktu subuh. Untuk menyedarkan orang bangun daripada tidur. Yang keduanya bang bila sudah masuk waktu subuh. Amalan ini masih dilakukan di Mekah dan di Madinah. Dan dilakukan di beberapa negeri orang Islam yang dia tahu sejarah ini. Adapun setengah kita ni pakai tarahim. Tarahim ni tak ada dalam hadis. Nabi dah ajar tarahim ni. Tarahim ni hak orang reka. Hak orang buat tarahim ni. Jadi makna lebih hak Nabi ajar dengan hak orang reka. Sudah tentulah baik kita buat hak Nabi ajar. Hak Nabi ajar ni lah yang sebaik-baiknya. Jadi oleh kerana subuh ni ada bang dua kali. Bang sebelum subuh dan bang bila masuk waktu subuh. Bila dia orang cerai, orang nampak, maka dia bang. Belum lagi masuk waktu subuh. Adapun Abdullah bin Maktum ni, dia orang buta. Dia tidak bang malaikat setelah orang beritahu, bang, subuh masuk dah. Baru dia bang. Maka Nabi bersabda, kamu boleh makan masa Bilal bang. Masa Bilal bang tu boleh makan sahur lagi. Yang ni bang yang pertama. Bila Allah bin Maktum bang, kamu tak boleh makan sahur lagi. Kerana sudah masuk waktu subuh. Hadis ini menunjukkan akhir waktu malam ialah masuk waktu subuh dan akhir waktu sahur ialah masuk waktu subuh. Wa an Amr bin al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faslu ma baina siyamina wa siyam ahli al-kitab aklatus sahri muttafaqun alaih. Dari Amr bin As radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbezaan di antara puasa kami, yakni kami ni kami orang Islam, dan puasa golongan ahli kitab, iaitu orang Yahudi dan orang Nasrani, aklatus sahri ialah makan sahur. Kerana puasa kita orang Islam ada makan sahur. Puasa golongan ahli kitab, Yahudi dan Kristian tak ada makan sahur. Oleh kerana itu, sunat kita makan sahur untuk membezakan di antara puasa kita dengan puasa golongan ahli kitab. Jadi makan sahur ni bukan sahaja menyegarkan tubuh kita, badan kita. Bila kita nak puasa esok, dalam masa yang sama, makan sahur juga ialah
memberi pahala dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.